Malaysia memiliki institusi pengajian tinggi seperti Universiti Putra Malaysia UPM untuk melahirkan modal insan dalam sektor pertanian. Namun segala usaha untuk melatih tenaga kerja bagi sektor pertanian bukannya sesuatu yang mudah. Masih lagi terdapat ruang-ruang kosong dalam melahirkan tenaga kerja terlatih. Program pembangunan industri asas tani dilihat sebagai satu program yang dapat memberi pulangan hasil yang cepat serta memberi tambahan nilai yang tinggi kepada bahan mentah yang diproses. Sebagai contoh, syarikat FB Frozen Enterprise yang dimiliki 100% oleh kaum Bumiputra merupakan salah sebuah syarikat yang terlibat dalam program pembangunan industri asas tani. Bermulanya daripada tahun 2004 selepas saya habis belajar di Universiti Teknologi MARA, bahagian Diploma Perniagaan. Saya telah memasuki Pusat Bimbingan Usahawan bawah Bimbingan Jabatan Pertanian di Serdang, bahagian frozen food. Timbul minatlah untuk saya untuk mendalami bidang frozen food sebab bagi saya makanan ni industri dia luas, besar. Lepas tu saya pun cuba apply. Alhamdulillah saya diterima masuk untuk memasuki pusat tersebutlah. Dan selama di situ saya telah diberi kursus dan latihan selama 6 bulan. Daripada saya tak tahu apa-apa pasal kuih-muih frozen, sampailah saya tahu untuk memasarkan. Bagi Puan Rafidah, kejayaan yang diperoleh tidak datang bergolek. Ia memerlukan kesabaran, kegigihan dan kesungguhan serta berani menghadapi segala kemungkinan. Berkat usaha tabah anak kelahiran Terengganu ini nyata membuahkan hasil apabila produk mi kuning beliau telah mendapat tempat di hati para pengguna sekitar Kuala Terengganu. Pada keseluruhan projek industri asas tani di bawah bimbingan Jabatan Pertanian telah meningkat sekali ganda dalam tempoh 5 tahun daripada 3,025 orang pada tahun 2008 kepada 7,046 orang pada tahun 2012. Sepanjang 10 tahun, kursus keusahawanan kemahiran pemprosesan makanan ini dijalankan. Jabatan Pertanian telah berjaya melahirkan beberapa usahawan yang berjaya memperolehi pendapatan tahunan sebanyak RM100,000 setahun. Antaranya Puan Nur Rafidah binti Mustafa, lepasan Pusat Bimbingan Usahawan tahun 2004 yang mengusahakan produk mi kuning. Pada pertengahan Januari 2006, beliau telah mendapat bengkel daripada Jabatan Pertanian bersaiz 20x30. Di sinilah bermula langkah pertama perniagaan beliau dengan membuat makanan sejuk beku yang terdiri daripada produk samosa, donat dan roti canai. Saya telah melahirkan lebih kurang 74 orang usahawan lah, yang mana saya rasa yang di bawah saya yang telah mendapat high impact yang pendapatan yang tinggi lah, yang meningkat kepada 250,000 ke atas lah. Sekarang ni saya ada 5 orang, jadi termasuk salah seorang daripadanya di sinilah projek pemprosesan mi kuning kita ni, Puan Nur Rafidah ya. Kita berkhidmatlah untuk memberi khidmat nasihat. Pada peringkat awal tu, contoh di sini dulu kita pada frozen, ya, sejuk beku. Tapi memandangkan produk sejuk beku ni saya rasa tak ke depan sangat. Jadi kita pilih apakah produk yang lebih orang akan mendapatkan volume yang lebih lah, yang hasil yang lebih meningkatkan pendapatan usahawan. Jadi setelah berbincang dengan salah satu projek, contohnya di sini, pengusaha kita membincangkan untuk mendapatkan satu produk mi kuning. Ya. Jadi daripada situlah maknanya kita sebagai pembimbing, kita dah ada asas sikit sebanyak. Kita carikan orang kata dia punya asas produk untuk memproses mi kuning daripada A sampai Z. Kebiasaannya, pada musim perayaan akan berlaku peningkatan pengeluaran daripada 500 kg tepung bersamaan 1 tan mi meningkat kepada 750 kg tepung bersamaan 1.5 tan mi sehingga 2 tan mi sehari. Memandangkan jumlah pelanggan semakin bertambah,
maka terdapat pengedar yang datang untuk mengambil tempahan yang dilakukan di samping pihak syarikat juga ada menghantar kepada pemborong tertentu. Apabila saya dah menanamkan dalam diri yang saya nak berniaga, saya nak jadi usahawan, jadi segala dugaan tu saya cuba atasi dengan cara positif, cuba atasi dengan perbincangan dengan pegawai. Kita tak boleh bersorangan, kita kena ada support daripada family, kawan-kawan, pekerja pun, maknanya semualah kita perlu ambil. Yang penting kita kena ada sifat jati diri untuk sabar, tabah dan usaha untuk lakukan sampai berjaya. Bagi Sheikh Kamal, perniagaan bakery yang diceburinya adalah merupakan warisan turun-temurun keluarga beliau. Hasil daripada kursus yang dianjurkan oleh pihak jabatan, beliau telah membuat penambahbaikan premis di samping mempelbagaikan aneka jenis roti, kek dan biskut sesuai dengan cita rasa pengguna. Pembangunan modal insan diberikan penekanan oleh Jabatan Pertanian untuk meningkatkan kemahiran teknikal usahawan industri asas tani. Contohnya, tahun lalu, Jabatan Pertanian telah berjaya menganjurkan sebanyak 13 kursus teknikal untuk jangka pendek yang melibatkan seramai 299 orang peserta. Manakala tahun ini, sebanyak 24 kursus telah disusun dengan jangkaan melibatkan 900 orang peserta yang terdiri dari usahawan dan pegawai. Antara kursus yang dijalankan adalah kursus pemprosesan makanan, kursus kraft tani, kursus kawalan kualiti dan kursus pemasaran. Ia melibatkan peserta di kalangan usahawan dan pegawai pembimbing. Saya lepasan PBU, Pusat Pembangunan Usahawan Pertanian, dekat Aitam. Jadi daripada permulaan kita nak belajar bisnes sampai ke berjaya buka perniagaan lah. Daripada tak tahu apa-apa sampai ke boleh dapat buka kedai. Pihak Kerajaan Persekutuan melalui Jabatan Pertanian juga membangunkan satu inisiatif di mana adanya bantuan dari segi grant pemadanan. Grant pemadanan ini akan diberi pada usahawan-usahawan yang layak dinilai untuk membangunkan produk mereka serta menaik taraf permis perniagaan. Dari segi machinery juga jika diperlukan dan mereka berupaya menggunakan mesin itu, kita tidak akan menolaklah mereka ini untuk mendapatkannya. Tenaga pengajar yang dipilih adalah terdiri daripada pegawai-pegawai dan kaki tangan Jabatan Pertanian yang mempunyai kepakaran dalam bidang yang berkaitan. Kaedah latihan yang diberikan adalah secara teori dan hands-on, di mana kaedah ini merupakan proses pembelajaran yang lebih komprehensif, mudah dan menarik. Objektif program pembangunan industri asas tani ialah dengan memastikan peningkatan kapasiti pengeluaran melalui projek pemprosesan makanan. Jabatan Pertanian akan menyalurkan bantuan perolehan mesin dan peralatan kepada usahawan yang layak di bawah bimbingan Jabatan Pertanian Putrajaya. Walaupun bantuan yang diperolehi begitu terhad, namun pendekatan ini jelas telah membawa kejayaan dari segi peningkatan kapasiti pengeluaran dan peningkatan nilai jualan tahunan usahawan. Bagi Puan Nur Aini Zakaria, yang merupakan salah seorang usahawan berjaya di Terengganu, kejayaan tidak akan dicapai sekiranya sifat malu ada dalam diri sendiri. Di NAP Food Industries ini, proses penyediaan PAU dimulakan seawal jam 9 pagi sehingga 2 petang dengan bantuan 5 orang pekerja. PAU Nurul menyediakan perisa PAU segera seperti perisa coklat, ayam dan daging lembu kari, strawberry, kaya dan lain-lain.
paling penting sekali dalam keusahawanan ni kita buat market. Jadi pada saya selain daripada akaun, kita perlu buat pemasaran yang berkesan lah. Antara pasaran yang saya buat tu, saya pergi ke pasar-pasar dan berjumpa terus dengan pengguna, pemilik pasaraya, kedai-kedai runcit, juga jualan langsung di tapak-tapak tani milik Kementerian Pertanian. Rancangan masa depan saya ingin melihat PAU Keluaran Bumiputera ni akan terus bertahan untuk tahun-tahun yang seterusnya. Semoga anak saya akan mewarisi perniagaan saya. Itu saja harapan saya. Semoga remaja-remaja di luar sana jangan takut untuk menceburi perniagaan. Sebagaimana saya menceburi perniagaan dengan berbagai halangan. Halangan itulah yang akan menjadi peluang untuk kita berjaya. Beliau ni seorang usahawan yang berdikari daripada asal, kemudian dia pergi ke kita, berjumpa dengan pihak jabatan, memohon khidmat nasihatlah daripada bimbingan kita. Jadi daripada 2002 kita mendidik beliau lah, daripada usahawan orang kata yang pada kecil, daripada yang peringkat rendah, sehingga beliau sekarang ni berjaya sehingga menjadi usahawan orang kata ke tahap yang lebih tinggi lah sekarang ni, mana pendapatan beliau yang kita mana sekarang ni dah meningkat hingga melebihi 250,000 lah sebulan. Kursus keusahawanan kemahiran pemprosesan makanan telah dilaksanakan oleh Jabatan Pertanian bermula dari tahun 2002 sehingga kini. Tujuan diwujudkan pusat ini adalah untuk melahirkan usahawan muda yang berhasrat untuk menceburkan diri secara serius dalam perniagaan berasaskan industri asas tani. Kursus ini dijalankan secara hands-on untuk memastikan peserta benar-benar mahir dari segi teknikal pengeluaran produk bermutu, komersial dan menepati amalan pengilangan baik GMP. Di samping itu, peserta-peserta akan didedahkan dengan kaedah menjalankan perniagaan secara profesional, terutamanya dari aspek pengurusan kewangan, keusahawanan, pengurusan pemasaran dan penyediaan rancangan perniagaan. Sehingga tahun 2013, Jabatan Pertanian telah berjaya melatih seramai 650 orang. Mereka diletakkan di bawah bimbingan Jabatan Pertanian Negeri terlibat dan dipantau terus oleh pihak ibu pejabat negeri dan daerah. Selama saya belajar 6 bulan, saya dapat ilmu daripada bimbingan usahawan bawah Jabatan Pertanian. Resepi yang saya belajar semuanya 16 resepi. Selama 6 bulan saya belajar di sini, banyak benda yang saya tak dapat kat luar sana, tapi saya dapat kat dalam ni. Contoh macam saya buat produk, kuih bakit, bahulu, lemper kacang. Dari segi, malah dia orang juga banyak mengajar saya teknik-teknik pemasaran, cara nak kontrol duit. Tempoh kursus adalah selama 6 bulan dan pengambilan peserta dibuat setahun sekali. Seramai 44 orang peserta telah berjaya ditawarkan berkursus di 7 buah pusat bimbingan usahawan mengikut pengkhususan tertentu, antaranya di Manong Perak dalam bidang pemprosesan makanan berasaskan kelapa, di Serdang Selangor dalam bidang pemprosesan makanan sejuk beku, di Pagoh Johor dalam bidang pemprosesan makanan berasaskan buah-buahan, dan di Ajil Terengganu dan Air Hitam Johor dalam bidang pemprosesan produk bakery. Apabila pelajar-pelajar daripada pusat bimbingan usahawan yang ada di merata tempat di Malaysia, semenanjung Malaysia keluar dan dipersijilkan, maka menjadi tanggungjawab Jabatan Pertanian Negeri untuk memantau supaya usahawan-usahawan lepasan PBU ni adalah menjadi bergerak lebih aktif dan maju. Jabatan Pertanian Negeri Kelantan memainkan peranan yang penting untuk memantau usahawan-usahawan ini supaya dapat menjadi usahawan yang berjaya pada masa hadapan. Skim bantuan projek industri kecil asas tani juga turut disediakan oleh pihak Jabatan Pertanian.
Peranan PBU Meluk adalah melahirkan usahawan yang menghasilkan produk snack dan makanan ringan. Contohnya seperti rempeyek, buah rotan, kuih bangkit, buah hulu dan sebagainya. Usahawan-usahawan yang akan datang berkursus di sini adalah terdiri daripada golongan lelaki dan perempuan yang berusia 20 hingga 40 tahun. Di sini kita akan melatih usahawan-usahawan kita adalah selama 5 bulan. Produk-produk yang akan dihasilkan akan diajar oleh guru dan dipraktikkan untuk sehingga membuat jualan. Pusat inkubator dibina untuk menempatkan bekas pelatih yang telah tamat kursus 6 bulan di Pusat Bimbingan Usahawan. Seperti pusat apprentice, pusat inkubator juga akan dibina di kawasan pejabat pertanian atau atas tanah kerajaan di lokasi yang strategik. Pusat-pusat ini akan mengandungi bengkel lengkap dengan peralatan pemprosesan mengikut produk yang akan dikeluarkan. Semua pusat dan peralatan mesin adalah milik Jabatan Pertanian. Sebahagian besar peserta lepasan PBU ini kini sedang bergiat aktif dalam perniagaan industri asas tani dan ada di antara mereka telah berjaya di dalam bidang masing-masing. Bantuan dari segi barang keperluan lah, macam meja, lepas tu pengadun mesin apa semua. Lepas tu banyak dia bagi saya nasihat untuk untuk lebih berjaya lah. Bantuan akan diberikan oleh pihak jabatan mengikut pengkelasan tahap usahawan, iaitu dari tahap 1 untuk mereka yang mempunyai nilai jualan tahunan kurang RM50,000 setahun sehinggalah tahap 6 untuk mereka yang mempunyai nilai jualan tahunan RM10 juta sehingga RM25 juta setahun. Jabatan Pertanian di bawah Seksyen Industri Asas Tani sentiasa memantau pembangunan produk dan kawalan mutu berasaskan kepada bahan mentah tempatan yang telah dikenal pasti dan mengikut kehendak pasaran. Pada tahun lalu sahaja, sebanyak 13 buah negeri yang telah selesai menjalani ujian sensori makanan dengan bilangan produk yang telah diuji rasa adalah sebanyak 307 produk. Sebanyak 32 produk makanan dan bukan makanan telah dibangunkan. Hasil daripada pembangunan produk-produk tersebut telah diajar semula kepada golongan sasar. Bagi usahawan dari negeri Kelantan, iaitu Puan Nur Aisyah Arifin, yang telah 26 tahun berkecimpung dalam bidang pemprosesan makanan, beliau menyahut seluruh kerajaan bagi memperbanyakkan bilangan usahawan di negara ini. Bermula dengan modal RM500 pada tahun 1988, kini beliau boleh menarik nafas lega kerana produk mi yang dihasilkan sehari mencecah 4,000 kg ditambah pula dengan penghasilan kuih dan pelbagai jenis sos. Pembungkusan yang menarik dan canggih direka bentuk untuk produk-produk PKS supaya dapat bersaing di pasaran tempatan dan antarabangsa. Selain pada peserta datang ke pejabat, kami akan pergi ke tempat-tempat usahawan melakukan aktiviti seperti pemprosesan untuk memberi khidmat nasihat serta mengenal pasti masalah yang ada lah. Selaras dengan peningkatan pengeluaran produk, beliau juga turut meluaskan pasaran sehingga ke negeri Terengganu, Kedah dan Perak. Produk BGE Food Cap Kuba ini telah berjaya dipasarkan di hypermarket seperti Tesco, Maiden Mall dan di beberapa rangkaian pasaraya seperti Ekon Jaya dan Pasaraya Pantai Timur. Kursus seminar tu kursus persijilan halal, pembungkusan packaging dan perakaunan. Berkenaan dengan persijilan untuk membuat
proses CJ halal lah. Kalau packaging, dia berasaskan untuk kita buat packaging baru, logo, macam nama tagline tu, untuk moden lagi lah. Pengakaunan dia khusus untuk jaga akaun pentadbiran. Itu selama 3 hari. Berlandaskan zakat dan GST, unsur-unsur Islam. Perancangan pada masa depan, insya-Allah saya akan berpindah ke kilang baru 2 tahun, mungkin akan luaskan pasaran, insya-Allah ke seluruh Malaysia kot. Seiring dengan potensi besar bidang ini, Seminar Usahawan Industri Asas Tani acap kali dianjurkan oleh Jabatan Pertanian di peringkat kebangsaan saban tahun. Tujuannya adalah untuk berinteraksi di antara usahawan dan juga pegawai pembimbing bagi membuka jaringan idea-idea dalam cetusan pembangunan produk IAT. Sehingga kini terdapat lebih 12,000 usahawan IAT terhasil dengan sokongan lebih kurang 200 orang pegawai pembimbing dalam Jabatan Pertanian.